saya sebut baru ni, ada asar daripada sahabat kata termasuk daripada kesedihan yang melampau adalah berkumpul di rumah si mati dan membuat makanan untuk orang-orang yang berkumpul. Sudah. Dan memang ini ada dalam kitab-kitab fiqh pun. Termasuk pak mazhab memakruhkan amalan-amalan buat jamuan di rumah si mati. Kerana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, kami dulu zaman Nabi mengira orang yang berkumpul di rumah si mati dan buat makanan untuk mereka termasuk berkabung. Zaman dulu lah, zaman Nabi dulu. Tapi maknanya zaman Nabi pun dah ada orang buat dah. Cuma para sahabat kata itu termasuk berkabung. Dan termasuk benda yang ditinggalkan oleh para sahabat lah. Sahabat pun lepas tu tinggal lah. Jadi maknanya apa? Sifat buat makanan. Kenapa pula tak boleh dia kata? Sebab orang kita kan biasa dia kata ni bukannya berkabung, kita nak bersedekah kepada orang mati kan. Baik, saya tunjuk ni ada nak kita kira sedekah, nak buat sedekah ke orang mati. Orang mati tu kita nak jamu orang makan, bagi pahala kepada si mati, kita boleh pahala jamu kan. Macam mana jawapan dia? Baik, pertama ada orang tanya dalam bab sunnah dalam bab kematian ni ialah jiran, kaum kerabat, sahabat handai buat makanan pergi bagi kepada ahli keluarga si mati. Kerana itu adalah perkara yang sabit daripada Nabi SAW. Nabi suruh orang buat makanan bagi kepada keluarga Ja'far. Nabi kata isna'u li'ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan bagi kepada keluarga Ja'far, kerana telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka, iaitu kesedihan lah. Mereka sedang bersedih di atas kematian Ja'far, bagilah makanan kat dia. Hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi serta Ibnu Katsir dan juga Syekh Al-Albani. Imam Asy-Syafi'i sendiri kata, wa uhibbu lil jiranil mayyit aw dhawi qarabatihi an ya'malu li ahli al mayyit fi yawmin yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah. Dia kata apa? Imam Syafi'i kata, aku suka untuk jiran si mati atau kaum kerabat dia membuat makanan kepada si ahli keluarga si mati pada hari dia mati dan hari malamnya. Atau satu hari satu malam buat makanan pergi. Ta'aman yushbi'uhum, makanan yang mengenyangkan mereka. Jangan bagi biskut ya, bagi biskut. Bawa gula. Bawa gula, bawa susu, pergi melawak. Baguslah. Tapi hak dia sebut ni ta'aman yushbi'uhum, bagi makanan yang mengenyangkan mereka supaya mereka tidak lagi sibuk dengan makanan. Kita ni kadang-kadang bagi gula habis penuh sangat gula. Susu bertenteng pasal dengan dia. Kalau hak tu ada zaman dulu tak apalah. Tapi kalau zaman lah ni mudah dah. Order food panda je. Kita dengar ada dia hantar order food panda. Ya, kalau betul kita nak menggembirakan dia, bukan nak menambah kesedihan. Jangan kita jadi asbab menambah kesedihan. Sedih ni memang sedih, tapi kita menjadi asbab kesabaran. Kalau kita tambah kesedihan, makin susah dia nak sabar. Tapi kalau kita gembirakan dia, dia akan jadi senang untuk dia sabar.
dia akan ada orang support dia. Ni kalau kita dia menangis, kita pergi menangis tepi dia. Makin kuat dia untuk sabar ke, makin kuat dia untuk tak sabar. Ada orang bila dia tengok orang menangis, asal dia tak menangis pun. Orang menangis juga dah, aku nak tangis. Tak, dia tengok orang menangis, dia kuat dah semangat. Mari seorang tu menangis, dia pun habis menangis juga. Kita ni jangan tambah kesedihan orang. Sebab tu takziah ni sifatnya memberi ketenangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah membesarkan pahala kamu dengan sebab kesabaran. Semoga Allah memperelokkan cara kamu menangisinya. Dan semoga Allah mengampunkan dosa si mati yang telah pergi. Dia rasa kuat semangat tak? Kuatlah semangat dia. Kita nak menghilangkan kesedihan yang ada dalam hati dia. Sebab kalau kita tambah kesedihan, kita bimbang dia boleh sampai kepada ratapan atau menyebabkan kekufuran kepada Allah. Di situ Islam letakkan garis lain. Kenapa tidak dibenarkan? Supaya kita tidak menambahkan kesedihan dia. Jadi sebab tu yang kita kata sifat berkabung, siapa pikat pakai yang baju khusus, baju hitam ke, baju terbalik ke, kita pergi dia pun tengok, Allah sedih. Menambahkan kesedihan. Sebab kita mengikut dia dalam berkabung, menambah kesedihan. Habis tu ustaz tak nak pakai baju warna-warni ke apa semua, bawa badut je. Kita tak suruh bawa badut. Kita suruh pakai pakaian biasa dalam bab tu. Pakai seperti mana biasa, tapi takziah ni gembirakan dia dengan doa, ucapan kita. InsyaAllah dia berada di sisi Allah lebih baik daripada duduk dengan kita. Ucapan-ucapan macam itulah yang kita sebut kepada ahli keluarga. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata, aku suka jiran, kaum kerabat buat kepada ahli si mati pada hari dia mati dan malamnya, buatlah makanan yang mengenyangkannya. Fa inna dzalika sunnah wa dzikrun karimun wa huwa min fi'lil ahli khair, min fi'li ahli khair qablana wa ba'dana. Itu yang demikian itu sunnah dan sebutan yang baik, dan dia daripada perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan selepas kami. Maknanya Imam Syafi'i kata orang-orang baik, orang soleh dulu buat macam tu lah. Dia akan buat makanan kepada ahli si mati. Bukan dia pergi menambah kesedihan si mati dan menambah kesusahan mereka. Dah lah sedih dah, malam ni kena gula pula, orang lain nak mari rumah. Okey. Berkata Ibnu Qudamah, wa yustahabbu islah ta'amin li ahli al-mayyit, dan digalakkan membuat makanan kepada ahli keluarga si mati dan menghantarkannya kepada mereka. Supaya membantu mereka dan jabran liqulubihim. Jabran liqulubihim ni mengubat hati mereka. Mengubat hati mereka. Okey. Fa innahum rubbama ishtaghalu bi musibatihim, kerana mereka sibuk dengan musibah yang menimpa mereka. Wa biman ya'ti ilaihim an islahi ta'amin li anfusihim. Dan dengan melayan orang hok datang, sibuk mereka daripada buat makanan untuk mereka. Jadi buat makanan pergi hantar. Lah ni buku hantar. Tapi kalau tuan rumah sendiri pergi cari untuk buku, dia pula kena keluar kos, sedih lagi lah dia. Tak. Jangan jadi kena buang dah budaya pak kita. Kalau kampung-kampung ni dia nak semayang di rumah. Semayang di rumah ni pasal apa? Tak ramai orang. Dan tak ramai orang sebab apa? Bila tak ramai orang boleh bagi duit tu tak banyak lah. Kalau semayang di masjid ni ramai orang, takut nak kena bagi banyak. Jadi lepas dia tunggu tangga rumah tu dia tunggu, ambil duit, ada sampul siap. Sini tak ada budaya tu. Tak ada. Kedah ada.
kat kampung saya pun ada. Kita pergi kat sampai sekarang ni pun ada. Royak dah, tapi kat payah budaya ni nak buang. Dia tunggu depan pintu. Kita semayang, kita tolak dia, mari masuk. Seolah-olah benda wajib lah. Orang tua rumah kena bagi. Dia macam orang panggil macam tahap buka. Jangan bagi terlepas orang pun. Kecuali bagi nasi, bagi duit. Lepas tu kalau kita turun tangga, dah dapat dah. Belum, dah dapat dah. Ya Allah Akbar. Hak tu baru hak semayang. Baru semayang jenazah baru. Siapa pergi semayang jenazah, dia semayang di rumah, lepas semayang tu, dia tunggu tepi pintu. Maknanya nak keluar rumah tu, kadang-kadang ada 2 orang, kiri kanan pintu. Standby. Bagi. Gembirakah ahli keluarga si mati dengan perkara tersebut? Dia kata kita nak sedekah kepada orang, pun dapat pahala semati. Itu nama dia alasan. Kalau sedekah ke orang fakir tu. Orang fakir betul. Ada orang fakir miskin, ambil lah ni sedekah. Beri beras ke dia, beri telur ke dia, beri minyak ke dia, beri gula ke apa. Ambil sedekah, ni adalah niat untuk si mati. Orang mari tu orang senang-senang tu. Kadang-kadang Tok Imam tu rumah dia bersadar. Tok Bila tu pun ada kereta. Boleh makan, boleh gapa. Kalau betul nak bagi sedekah, si fakir hak tak mari pun tak apa. Ambil beras, ambil gula ke, kita bagilah kepada ni niat untuk keluarga ada meninggal. Boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi jumhur ulama tidak menyukai perbuatannya. Jumhur ulama. Buka kitab fiqh. Termasuk dalam kitab-kitab Jawi sekalipun. Termasuk dalam kitab-kitab Jawi. Ulama-ulama tak suka. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada keluarga Ja'far, asalnya sunnah ni orang lain buat makanan kepada keluarga si mati. Bukan si mati sediakan makanan untuk orang lain. Jadi pak kita terbalik. Maka ulama memakruhkan perkara tu kerana menyelisihi sunnah. Okay. Sama ada berlaku makanan tersebut pada hari dia mati, atau hari ke-4, atau hari ke-10, atau hari ke-40, atau ulang setahun. Kita ni kadang-kadang ada mula-mula buat tiap-tiap hari, 3 hari, lepas tu 7 hari, atau ada setengah buat 3 hari lepas tu stop, ada setengah buat 7 hari baru stop, ada setengah buat sehari tu stop, kemudian cukup 40 hari dia kata buat pula 40 hari dah ayah kita mati ni, kita buat lah. Mana apa tu? Nak mengingat kesedihan. Lepas tu Islam ni bukan suruh kita bersedih tak. Islam ni suruh kita ni mengharap pahala dari Allah, lawan kesedihan ni. Sama ada mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, semuanya melarangnya. Berkata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi kata ni, wa amma islahu ahlil mayyiti ta'aman, adapun keluarga si mati buat makanan, wa jam'uhumun nasaf alaihi, kemudian mengumpulkan manusia, panggil dia orang datang makan, falam yunqal fihi syai', tidak ada pun sesuatu riwayat yang datang yang dinukilkan tentang perkara tersebut. Mana zaman dulu tak berlaku gitu. Daripada orang-orang baik lah ni maknanya, orang-orang soleh, ataupun daripada sahabat, ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, kata Imam An-Nawawi, dan itu adalah perkara bid'ah yang tidak disukai. Jadi tapi bila kita tegang macam ni, nayolah nanti macam-macam lah orang kata, tuduh tak boleh tu, sikit-sikit tak boleh. Okay. Wal qawlu bil karahah huwa alladhi alaihi madhahibul a'immatil arba'ah kama sabaqa naqli aqwalihim. Jumhur ulama kata karahah, pak mazhab kata karah makruh. Makruh ni dilarang juga,
Tapi tak adalah siapa kata larangan tu kalau buat tu berdosa. Cuma kalau tak buat dapat pahala. Sebahagian ulama kata bukan boleh, tak. Sebahagian ulama kata haram tu. Wa dhahaba ba'dul ulama ila tahrim. Sebahagiannya kata haram. Tak ada ulama yang kata sunat, melainkan orang-orang yang duk buat je. Kalau buka dalam kitab-kitab, tak ada. Lam yunqal, kata Imam An-Nawawi, tidak dinukilkan kepada kami dari ulama-ulama sebelum itu baiknya atau galakkan melakukannya. Yang ada ialah galakkan bagi makanan kepada keluarga si mati. Tapi nak ubah ni payah, tuan-tuan. Ni. Kenapa ulama kata? Kerana Abdullah ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Okey. Panjang cerita ni. Riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, darjatnya sahih. Kata Jabir bin Abdullah al-Bajali, kunna na'uddul ijtima'i ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami mengira berkumpul di rumah si mati dan membuat makanan untuk orang berkumpul setelah daripada mengebumikan mayat, minan niyahah, termasuk dari larangan, ratapan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi hukum dia kalau kira berat jugalah. Ada sebahagiannya kata haram. Cuma kalau ada orang buat, boleh ke tak kita makan makanan tu? Ada orang tanya Syekh, boleh ke tak kita pergi makan makanan? Alah, tekah ni sokmu. Mana dah tadi? Tu ada orang tanya soalan tadi, saya pernah tengok fatwa, ada orang tanya jiran dia ni buat makanan, lepas tu dia bagi makanan. Orang kalau kita kata orang tidak tahlil dah ni, dia siapa kata jangan orang anak dia jangan makan, hak jiran dia bagi jangan makan, haram ni. Dia kata haram makan. Siapa dia pun bagi kepada apa, makcik dia ke. Dia kata, makcik, makanan ni kami bagi sebab tak boleh makan makanan ni. Makanan ni daripada orang mati buat gini, makcik bagilah kepada binatang buat makanan, ataupun hantar balik ke tuan dia, cakap kami tak makan. Jadi dia bertanya Syekh kata, perbuatan kamu tak nak terima sebab nak menegur dia tu baik, bolehlah. Cumanya lama kamu dah terima, kamu dah ambil makanan, atau makanan dah sampai dah rumah kamu, makanlah. Dia kata apa? Makanlah. Sebab apa? Sebab makanan tu tidak haram pada zat dia, tak. Boleh dimakan, tak ada masalah. Yang dilarang ialah apa tu? Kita perbuatan jamu makanan kepada berkabung, niyahah tu, ratapan tu yang disebut larangan. Ada pun makanan tu halal dimakan. Cuma kalau sifat kita duduk layan makan sokmo-sokmo, dianggap sokongan terhadap ratapan, baik, tak payahlah. Jadi kalau orang bagi rumah makanan, makan. Tapi kalau dia ajak nak pergi, kalau kita rasa nak boleh pergi dalam memberi maksud kebaikan, pergi. Dalam masa yang sama kita ikhtiarkan, sampaikanlah sunnah kepada Nabi, kepada mereka, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita buat makanan pergi.
Mana kalau dia ajak kita pergi rumah dia, kita pergi bawa makanan. Ambillah makanan. Saya tak makan kot, saya kenyang dah. Kita pergi bawa makanan. Kata apa pula makanan? Sahabat ni. Kalau ikut sunnahnya, hak ni. Jadi kita pergi tu, kita pergi dalam bab untuk bernasihati. Jadi pandai-pandailah kita. Jangan sampai dia sedih, kita menambah kesedihan dalam sudut lain pula. Kan? Dia sedih dah. Jadi kita mengingkari benda mungkar tu agak dah. Tapi kan termasuk takziah ni kita menghilangkan kesedihan. Jadi kalau nak syarah panjang-panjang pun tunggu hilang sedih dia dulu. Jangan hari dia sedang bersedih tu kita pergi taqullah baca khutbah kat dia pula tengah sedih dah. Dah lah kita tak buat makanan kat dia. Kita pergi pula pergi syarah pula ke dia. Hari hak dia sedang sedih. Patutnya masa itulah kita suruh dia bersabar. Jadi mengingkari benda mungkar ni pun ada kaedah juga. Boleh tak? Jangan siapa peringkat dia sedih bab kematian, kita sambah sedih pula dengan benda-benda yang memanglah kita kata dia buat tu salah kan. Tapi masa wanita hak nak bai'ah dengan Nabi tu pun Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa. Nabi dia kata aku tak nak bai'ah. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Ummu Atiyah kata dia pun pergi, kemudian dia datang balik. Maknanya apa, dalam bab mengingkari tu kena ada fiqh dia, seni dia. Jangan sampai kita maksud daripada semua tu ialah menghilangkan kesedihan. Sebab Nabi SAW kata kepada sahabat dia, datang buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab apa buat makanan tu? Sebab dia datang kesedihan kepada mereka. Kita nak menghilangkan kesedihan mereka. Takziah ni menghilangkan kesedihan.